Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Baiklah, pada minggu ini kita akan belajar topik berkenaan dengan menepati janji seperti minggu yang lalu ya. Okey, kita buka buku akhlak muka surat 27, buku teks akhlak muka surat 27. Okey. Sebelum itu, Ustazah akan terangkan sedikit apa yang anak-anak akan perolehi di akhir sesi pembelajaran. Okey, pertamanya, anak-anak dapat menyatakan pengertian menepati janji. Yang kedua, membaca dan menghafaz dalil menepati janji. Yang ketiga, menyenaraikan fadilat menepati janji. Dan terakhir, dapat menyenaraikan akibat tidak menepati janji. Baiklah, seperti minggu lepas, kita sudah sentuh berkenaan dengan pengertian menepati janji. Okey, kita akan recall kembali apa itu pengertian menepati janji. Okey, menepati janji ialah menunaikan sesuatu yang telah dijanjikan tepat pada masanya. Itu adalah pengertiannya. Bila kita berjanji, hendaklah kita melaksanakan apa sahaja yang telah kita katakan. Maksudnya mengotakan apa sahaja yang telah kita katakan tadi untuk ditunaikan. Okey, kerana ini berhubung dengan Muslim yang lain. Maksudnya dengan orang sekitar kita. Bila kita berbuat kebaikan atau berhubungan dengan orang lain, kita kena menjaga akhlak kita supaya hubungan dan ukhuwah kita itu tadi terjalin baik dan Allah menyukainya. Okey. Buka muka surat 28, kita akan sambung sedikit berkenaan dengan dalil. Okey. Dalil yang kita akan petik adalah dalil naqli daripada sumber Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 1. Surah Al-Maidah ayat 1. Apa Allah pesan kepada kita? Okey, lihat di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman. Siapa itu? Kitalah, orang Muslim. Ya, adalah digelar oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Begitu santunnya Allah menyayangi kita. Dia memanggil kita bukan sahaja sebagai ya ayuhan nas, wahai manusia, tetapi dia memanggil kita dengan lemah lembut. Ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang beriman. Okey, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Allah merakamkan katanya supaya kita ini tadi berpegang kepada janji. Apa yang kita sudah lafazkan, jangan menghampakan hati orang lain. Okey? Jika kita tak mampu untuk mengotakan kata-kata kita, lebih baik kita diam. Okey? Jangan terlepas cakap. Bila kita terlepas cakap, untuk menunaikan tanggungjawab itu, kita kena jaga hati orang supaya tidak menghampakan. Kerana Allah tidak suka kita menghampakan perasaan dan hati saudara semuslim yang lain. Okey, daripada hadis Rasulullah riwayat Al-Bukhari dan Muslim, lihat di bawah itu. Daripada Abu Hurairah, apa Abu Hurairah cakap? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasatun, iza hadatha kadzaba wa iza wa'adada akhlafa wa iza tumina khana. Tanda orang munafik. Orang munafik ada 3. Ada berapa? Ada 3 disentuh di sini, ciri-ciri ataupun tanda orang munafik.
takutkan kita dicop sebagai orang munafik? Mari kita tengok apa ciri-ciri itu. Pertamanya tadi, apabila berbicara, apabila dia berkata-kata, dia bercakap, dia mendustakan. Tak mengaku. Apa saja yang dia cakap, bila kita flashback balik, bila kita utarakan balik, dia deny. Dia tidak mengaku. Ini yang pertama, sifat seorang munafik. Keduanya, ciri-ciri tersebut, apabila berjanji, dia mungkir janji. Inilah tadi pelajaran kita hari ini, menepati janji. Kita tak nak dicop sebagai orang munafik. Sudah disentuh di sini ciri-cirinya, apabila dia berjanji, dia mungkir janji. Dia tak tunaikan, saja-saja suka buat orang tertunggu-tunggu, ternanti-nanti, berharap besar kepadanya, tapi habuk pun tak ada, apa pun tak ada. Okey, yang ketiga, ciri orang munafik ialah apabila diberi amanah, dia khianat. Dah diberi tugas, tak nak jalankan, tak nak selesaikan, dia khianat. Apabila dia bagi amanah, dia mengkhianati amanah itu, membuatkan orang lain tak senang dengan caranya, membuat impak yang besar kepada orang lain dan persekitarannya. Tak amanah, tidak jujur terhadap apa yang telah diberi tanggungjawab itu tadi. Inilah ciri-ciri, 3 ciri-ciri yang dicop sebagai orang munafik berdasarkan kepada riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Okey. Okey anak-anak. Kita sentuh sikit di sini fadilat menepati janji. Okey, terdapat beberapa fadilat di sini jika kita menepati janji. Pertamanya, sudah tentu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekasih hati kita. Okey, siapa yang paling kita cintai? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kekasih Allah yang kita sayangi dan kita rindui? Sudah tentu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey. Kita ni bila membuat sesuatu mesti mahu keredaan Allah. Bila kita dapat redha Allah, maka Allah akan turunkan rahmat pada kita. Bila Allah turunkan rahmat kepada kita, apa saja jalan kerja kita akan lancar dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk rezeki. Dalam bentuk apa? Rezeki yang tidak terbagai dan terbelah bagi. Okey, keduanya disukai oleh ibu bapa, rakan dan guru. Jadi anak yang bagus. Bila kita seorang yang taat kepada Allah, kemudian kita menepati janji, kita melancarkan apa sahaja kerja kita, sudah tentulah kita sangat disayangi oleh ahli keluarga kita. Kedua, ibu bapa kita. Tak sia-sia dia melahirkan kita dan membesarkan kita sebagai anaknya. Kemudian kita dikelilingi oleh rakan-rakan yang hebat, yang penuh kasih sayang, yang amat sayang kepada kita. Okey, yang sentiasa memberi semangat dan kata-kata yang baik kepada kita. Kemudian guru-guru kita juga akan menyayangi kita, akan menaruh harap yang besar kepada kita dan akan mempercayai kita. Okey, yang ketiga, mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi, bila kita berbuat baik, apa sahaja yang kita lakukan lillahi ta'ala, Allah akan menurunkan ganjaran pahala. Pahala itu kita tak nampak. Pahala adalah sesuatu reward yang kita tak nampak. Dia bukan kita dapat cash seperti wang ringgit di atas muka bumi ni, tetapi sesuatu yang kita perlukan untuk kelancaran bila kita sudah meninggal di alam barzakh maupun di alam akhirat nanti. Kemudian mengeratkan hubungan silaturahim sesama manusia. Bila kita mempunyai ciri-ciri perwatakan yang baik,
yang hebat, orang keliling kita akan sayang, akan sanjung kepada kita, akan respect dengan kita. Kita akan menjadi orang yang menjadi harapan kepada orang lain. Kerana apa? Kita akan suka memberi manfaat kepada orang lain, dan orang lain dapat mempergunakan kita untuk kemanfaatan seterusnya. Okey. Mengeratkan hubungan silaturahim. Silaturahim sesama manusia. Ini yang sangat istimewa. Okey, silaturahim itu mahal. Okey, bukan semua orang suka kita, bukan semua orang bukan kita boleh menyukai semua orang, tetapi sebaiknya untuk mengeratkan hubungan itu supaya kekal, supaya orang kata hubungan kita sampai ke jannah, kita hendaklah sentiasa menyuburkan semangat setia kawan, silaturahim itu agar terus harmoni. Okey. Yang seterusnya, tergolong dalam kalangan orang-orang yang benar dan bertakwa. Ini ciri-ciri orang mukmin. Bila kita sentiasa mengutarakan janji kita, bermaknanya kita adalah antara golongan hamba Allah yang benar. Mulutnya, yang bicaranya disenangi, yang bicaranya tidak munafik, tidak memberikan orang harapan palsu. Maksudnya benar belaka, dipercayai. Bila dipercayai, okey, kita akan mendapat ketingkatan ketakwaan. Okey. Yang seterusnya, mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi yang kita hendak dalam hidup ini? Melainkan kita mendapat berkat dan redha Allah. Okey. Maka berbuat banyaklah kebaikan di dunia ini, antaranya menepati janji seperti yang kita belajar pada hari ini untuk menambahkan keberkatan Allah kepada dalam hidup kita. Okey, yang terakhir, dimurahkan rezeki oleh Allah. Allah buka segala pintu-pintu rezeki. Rezeki apa yang paling istimewa dan paling besar? Rezeki Islam. Rezeki kesihatan. Sekarang ni pandemik kan? COVID-19 di sana sini, kita amat gerun dan amat takut, tetapi bila kita berbuat ketaatan, kebaikan, Allah akan membuka pintu kebaikan, rezeki-rezeki dia, antaranya dijagakan Allah kesihatan yang baik kepada kita supaya kita terhindar daripada wabak ini, insya-Allah. Dan rezeki-rezeki lain juga. Direzekikan kita mendapat kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang hebat, yang mengajak kita kepada kebaikan. Dan banyak lagi pintu-pintu rezeki yang lain. Okey, setakat ini sahaja pelajaran kita hari ini. Kita akan sambung nanti pada minggu hadapan, insya-Allah, berkenaan dengan akibat tidak menepati janji. Okey. Sebelum Ustazah akhiri topik kita hari ini, okey, masing-masing ada buku PBD kan? Buku akhlak PBD ini. Ustazah nak anak-anak buka pada muka surat 33. Buka pada muka surat 33. Okey, tolong isi tempat kosong tu. Lengkapkan, okey, dialog. Ini ada sedikit dialog. Ada dua muka surat sebenarnya, muka surat 33 dan muka surat 34. Isi sedikit dialog berdasarkan apa yang kita telah kupaskan tadi berkenaan dengan menepati janji. Semua ada di dalam itu. Kita petik sahaja apa dia percakapan yang sesuai untuk kita masukkan di dalam dialog kita tadi. Kemudian lihat di sini muka surat 34 di bawah dia, berdasarkan dialog di atas, apakah yang kamu tahu tentang erti menepati janji. Itu boleh copyright balik. Apa dia pengertian menepati janji itu. Ataupun kamu boleh olah balik ayat sendiri. Kamu bentuk ayat sendiri daripada apa yang kamu faham dengan pengertian menepati janji. Tulis di tempat yang kosong. Okey, kemudian lihat muka surat 35. Okey, muka surat 35, dalil menepati janji. Okey. Di sini dibagi terjemahan dia.
Okey, maka tulis, tengok buku teks, okey, cari dalam buku teks dalil menepati janji itu tadi, yang surah Al-Maidah ayat 1 itu tadi. Tulis sahaja dekat sini. Kemudian bukan tulis sahaja, cuba ingatkan ya, supaya bila kita ada di dalam exam, jika bertemu dengan soalan begini, kita sudah boleh menulisnya, sama ada menulis ayat ataupun terjemahan daripada ayat tersebut. Okey. Okey, sambung sedikit lagi muka surat 36 berkenaan dengan dalil itu tadi. Yang ini daripada hadis Rasulullah SAW. Ada sedikit berkenaan dengan hadis Rasulullah itu tadi daripada riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Tuliskan dekat sini. Itu sahaja kerja rumah yang ustazah nak anak-anak buat pada minggu ini, dan boleh submit seperti biasa kepada ustazah hasil-hasil kerja yang telah selesai dilaksanakan. Okey, insya-Allah berjumpa kita pada minggu hadapan. Okey, mudah-mudahan anak-anak sihat walafiat bersama keluarga. Okey, sentiasa bersemangat untuk belajar dan sentiasa ceria walau apa pun dugaan hidup kita. Insya-Allah solat jangan tinggal dan Al-Quran kena baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.